Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas segala nikmat yang kau berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah, terima kasih. Kita kena banyak berterima kasih kepada Allah yang mencipta kita ini guys. Sebab kalau Allah tak mencipta kita, Allah tak jadikan kita, kita tak merasalah semua benda ni. Segala nikmat ni banyak sangat guys. Sebab tu kita kena bersyukur. Dan di bulan yang mulia ni guys, sekali lagi aku nak peringatkan diri aku, perbanyakkan buat amal ibadah, banyakkan buat benda-benda yang baik, banyakkan bantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Dan jangan pula kita buat yang sebaliknya, iaitu perkara-perkara yang mungkar lah, perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Banyak guys, kalau kita nak cerita tentang dosa ni, mengumpat pun dosa juga, betul tak? Apatah lagi kalau minum minuman keras, benda haram, benda-benda haram sangatlah berdosa. Dan kali ni aku nak cerita tentang mencuri. Dan kita tahu dalam Islam mencuri ni adalah satu perbuatan yang sangat terkutuk dan sangat hina. Dan korang pun tahu apa hukum dia dalam hudud kan. Disebabkan di negara kita ada undang-undang yang tersendiri. Jadi hukuman bagi pencuri ni mestilah akan ditangkap dan akan diadili di mahkamah nanti kan. Dan aku nak share dengan korang, ada dua video yang berlaku baru-baru ni dan kecoh juga di media sosial sehari dua ni, di mana melibatkan di bulan puasa ni pun boleh buat kerja yang tak senonoh mencuri guys. Ini sesuatu perbuatan yang kita jangan buat guys. Sebab apa? Dia akan memakan diri kita balik nanti. Kalau bukan di sini, kita akan dipersoalkan balik di akhirat nanti. Okey, kita tengok video yang pertama ni dulu guys. Lepas tu kita terus straight tengok video yang kedua. Okey. Okey. Kita sudah apa ni? Kawan di polisi lah. Kita di polisi lah. Polisi. Kita dengar lagu ni je, tak ingat kan? Tabun depan. Tabun ni. Tabun ni. Mana ni kasih nama ni? Mungkin musim raya tu tabun. Tengok yang hijau nanti datang daripada mana? Dari kedai tu. Dalam masa seminit lebih ni. Kalau ikut ni 51 minit 43. Pasal dengan mana jual mana? Kita sendiri. Dia angin dia pelat sikit pakai sini. Kalau pakai kat tu. Pakai kat Mila tak mah. Nah, inilah dua video yang aku nak kongsi dengan korang supaya kita ambil iktibar guys. Bukan apa, untuk memperingatkan diri kita sebagai manusia ni, bila buat satu perkara berpada-padalah. Dia walau susah macam mana pun kita ini, suatu perkara yang kita nak buat tu tidak menghalalkan apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, kita terlampau susah sampai tak ada duit nak beli makan pun, kita tidaklah boleh mencuri, pasal ini salah. Dan ini memang satu perbuatan yang berdosa.
Dan inilah perkara yang kita kena didik diri kita dan juga ahli keluarga kita, menjauhilah perkara-perkara macam ni. Susah macam mana pun, insya-Allah kita mohon pada Allah, kita doa kepada Allah, Allah akan bagi jalan, Allah akan bagi rezeki dekat kita. Tapi kalau kita bertindak seperti manusia yang tidak iman, kita nak buat cara mudah, itu mencuri hak milik orang lain, akan ada azab dia dan akan ada akibat dia. Kalau bukan di dunia, di akhirat pasti akan kena. Dan kalau kau tengok video pertama tadi, ini aku sedih lah guys. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam kereta, lelaki mencuri ni, dia bawa keluarga dia ada, kita boleh nampak seperti ada seorang wanita dan juga anak kecil dalam tu. Kau bayangkan anak kecil itu melihat apa yang bapa dia buat. Takkah ini satu perkara yang dia lihat, oh boleh ambil hak milik orang lain? Mana dia tidak merasakan mencuri itu satu benda salah, pasal perkara itu macam tu seperti dididik secara tidak langsung. Jadi budak-budak yang tak salah ni, dia belajar dengan cara macam tu, dan akhirnya bila besar dia menjadi pencuri. Dan aku berdoa pada Allah supaya anak yang kecil tu tidaklah jadi seperti apa yang dilakukan oleh bapa dia, oleh lelaki yang kita boleh nampak dengan selambanya dia pergi ke kereta peraturan perdana tu, dan dia pecah masuk lah. Dia berjaya buka pintu dan mengambil segala barang yang ada kat dalam tu, dan dia beredar daripada situ. Ini satu perbuatan yang sangat terkutuk. Tapi macam aku cakap tadi, aku doa supaya anak kecil di dalam kereta tu tidak mengikut jejak apa yang dilakukan oleh si tua itulah. Maknanya bapa dia lah. So aku biasa panggil, kalau mak bapak orang tua kan, tapi kat sini aku panggil si tua itulah, bapaknya. Dan video kedua, kita dapat lihat dengan jelas di mana ada seorang lelaki, bukan main nampak elok guys, macam nak pergi semayang semua apa. Rupanya dia ni GTA guys, Grand Theft Auto, itu mencuri kereta, mencuri kenderaan lah. Jadi kita nampak cara dia agak sangat profesional, seolah-olah dia ada kunci kereta tu. Macam senangnya dia buka masuk. Tak tahu kunci ni mungkin dia ada, aku pun tak tahu macam mana dia ada master key ke apa kan. Dia boleh masuk dan senang je, dia boleh start kereta, dia boleh bawa pergi macam tu je. Kesian bagi mangsa yang kehilangan kenderaan tu. Tapi aku sangat pasti sebenarnya Allah menguji kedua-dua pihak. Allah menguji yang mencuri, dan Allah juga menguji mangsa yang kehilangan barang dia. Pasal ujian-ujian yang datang ni sebenarnya Allah nak melihat sejauh mana keimanan mereka. Dan insya-Allah kalau mereka dapat tempuh, terutama mangsa yang teranaya ni, dapat tempuh dengan kesabaran, mengambil ini satu ujian yang Allah berikan, sebenarnya Allah nak bagi lebih kepada mereka insya-Allah. Dan mencuri itu satu perbuatan yang salah, dan bagi mereka mencuri ini satu benda yang terkutuk lah. Dan harap mereka dapat ditangkap dan diadili dengan segera. Dan bukan kita nak minta, kita jangan doa yang buruk-buruk guys, kita doa yang baik-baik. Semoga mereka yang terlibat yang mencuri ni dibuka pintu hidayah dia, melihat ini satu perkara yang jahat, yang tidak sepatut dilakukan, dan cepat-cepat dia bertaubat. Sebab apa? Kalau dia tidak bertaubat dengan segera, takut benda ni akan berbalik pada keluarga yang dia lah. Sebab tu kadang-kadang kita ni manusia ni, manusia memang tak lepas daripada melakukan kesilapan. Mana-mana manusia, kalau namanya manusia, mesti buat silap. Aku pun banyak buat silap, sebab kita bukan malaikat. Kita mesti akan ada buat silap. Tapi bila kita telah melakukan kesilapan tu, cepat-cepatlah kita muhasabah diri, kita fikir, apa benda aku buat ni betul ke tak? Bila kita muhasabah diri, kita tahu ni salah, kita bertaubatlah, kita mohon keampunan pada Allah. Semoga benda ni tidak berbalik pada diri kita dan juga anak cucu kita. Sebab tu kita jangan mempersoalkan kenapa nasib takdir aku buruk, kenapa aku tak macam orang lain, kenapa aku selalu ditimpa malang. Kita fikir balik, ada tak perkara yang kita lakukan sebelum ini satu perkara yang merugikan manusia lain? Adakah kita mengambil hak milik orang lain? Adakah kita buat sesuatu benda yang boleh menganiaya orang lain? Kalau kita fikir adalah, mungkin inilah balasan yang Allah nak kembalikan kepada kita. Inilah sesuatu yang aku rasa kita kena ambil iktibar kat sini guys. Kita didik diri kita, ahli keluarga kita, supaya jangan jadi pencuri. Susah macam mana pun, carilah kerja yang halal, carilah kerja yang bila kita dapat rezeki tu, kita bersyukur dan kita bangga. Kita tidak menjadi manusia yang haprak seperti ini. So guys, pengajaran untuk semua orang, bila kita ada sesuatu barang, kita mohonlah kepada Allah, sebab Allah lah tempat kita mohon perlindungan. Allah ni sebaik-baik tempat kita mohon perlindungan. Kalau kita ada satu barang kemas ni, kita lock lah macam mana, dengan peti besi, dengan password 1000 macam password pun, tapi
Kalau dah nama pencuri ni, dia tahulah cara nak curinya. Sebab tu sebaik-baiknya bila kita nak menyimpan barang kita, harta benda kita, kita mohon pada Allah, kita minta Allah yang jagakan barang kita. InsyaAllah kalau Allah yang jaga barang kita, memang pencuri takkan boleh mencuri barang kau. So benda ni aku rasa banyak kali dah terjadi, dan ambillah benda ni sebagai iktibar. Kita jagalah barang-barang kita, dan juga mana penyamun-penyamun dan pencuri ni nak menjadikan ni satu career dalam hidup, fikir-fikirkanlah balik. Sebab apa? Hidup kat dunia ni tak lama, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Kita pun tak tahu berapa lama kita akan hidup. Tahu-tahu je nanti dah mati. Bila dah mati, bila tak sempat taubat, kat situlah masalah akan datang nanti di akhirat. Okay guys, video kali ini sampai kat sini saja. Seperti biasa, mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.